Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Saya minta maaf lambat. Saya sebenarnya tadi tunggu juga ingatkan pukul 10.30 ke 10.45. Meski tengah tunggu tu terlelap. Jadi qadarullah ma syaa fa'ala. Banyak siapa yang dah sampai awal Baik, ala kulli hal insya-Allah hari ini kita sambung bahagian kedua bagi tajuk apa yang kita bincang itu hubungan di antara manusia dan jin, dan apa tajuk kita adalah untuk merungkai kekeliruan dan salah faham yang terjadi dalam masyarakat. Okay, pada bincang kita yang telah lalu kita bincangkan berkenaan tajuk masalah mukadimah dan juga apa kaitan dengan tajuk masalah jin, syaitan dan iblis. Adakah ia makhluk yang sama atau makhluk yang berbagai? Kita dah terangkan bahawa berdasar pada dalil yang soreh dan jelas bahawa yang pertama kita kata ada makhluk yang ada kat dunia ni hanya 3, itu jin, manusia dan juga malaikat yang mukallaf mukallaf. Kata Nabi sebut macam tu. Kemudian iblis adalah daripada golongan jin, bincangkan. Dia bukannya dia bukan makhluk lain, bahkan dia adalah satu jin. Dan gelaran iblis tu bertukar dipanggil kepada syaitan setelah dia kufur. Dia bukan kita menafikan syaitan tu bukan makhluk. Kadang-kadang ada orang kata syaitan tu sifat. Silap faham yang berlaku adalah ada orang menyangka bahawa kita kata syaitan ni sifat bukan makhluk. Tak, syaitan ni adalah sifat bagi makhluk. Maksudnya sama ada manusia atau jin. Yang kita terang itu bahawa bentuk-bentuk syaitan ni ada syaitan manusia, ada syaitan jin, dan kita kata iblis ni salah satu di antara syaitan jin. Salah satu di antara syaitan jin Dan jadi syaitan tu kalimah yang digunakan oleh Nabi sendiri menjelaskan harta binatang yang kadang-kadang degil, tak dengar cakap pun difahami sedemikian. Okay, baik. So itu kita ambil sampai itu. Jadi insya-Allah sambungan ini muka surat yang ke-6 Baik. Okey, soalan ini kita bincang kita adalah sambung berkenaan dengan apakah kadar hubungan di antara jin, syaitan jin dan manusia. Bila kita sebut dah syaitan, ada berdua bentuk. Syaitan jin yang kita faham dia adalah makhluk yang mengganggu kita dan sebagainya, yang kita kata Allah Ta'ala berikan gambaran. Bila sebut syaitan dalam Quran Karim, keseluruhannya datang dengan maksud syaitan jin kecuali beberapa tempat yang kita bincang hari itu. Okay, so jadi syaitan, bila sebut syaitan jin ni dengan manusia, apa hubungan dia? Kadar hubungan dia, dan adakah syaitan mempunyai kuasa ke atas manusia pada kepercayaan, kehendak dan juga amalan? Pada kepercayaan, kehendak dan amalan. Baik. Dia first thing first, kalau kita fahamkan masalah percaya syaitan ni ada, syaitan jin ni ada, atau percaya jin ni ada, dia macam kita percaya malaikat lah. Bahkan dalam hukum iman kita ada wajib percaya dengan para malaikat. Wajib percaya dengan para malaikat. Lepas daripada beriman dengan Allah Ta'ala, kita akan beriman dengan para malaikat. Kemudian kitab, para rasul, kemudian hari akhirat, kemudian qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, jadi kalau kita faham itu, memang iman kita dengan para malaikat sepatutnya lebih kuat lagi. Sebab kita pada kehidupan kita sekarang pun, hubungan kita dengan para malaikat banyak. Sebab Allah Ta'ala jadikan malaikat yang gaib daripada pandangan kita, tapi dia juga mempunyai pengaruh pada kehidupan kita. Maksud dia mencalin amal, meniupkan roh, mencabut roh, membawa mencabut roh dan juga mengual dan kubur, menjaga syurga neraka. So basically memang para malaikat dengan kita ni ada hubungan yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, jarang kita lihat orang ramai atau manusia ni mengambil berat tentang hubungan jin dengan hubungan malaikat dengan manusia berbanding dengan hubungan syaitan jin dengan manusia. Banyak orang lebih tumpu pada masalah tersebut. Dia tak pernah bimbang masalah malaikat menyalin amal dia. Contohnya, malaikat menyalin amal dia. Dia lebih bimbangkan berkenaan masalah ada hantu dan sebagainya, ada bayang-bayang, ada sekian, ada di balik tabir lah, di balik pokok dan sebagainya. Dia lebih bimbang mereka pada perkara itu. Itu masalah pertama yang kita pernah faham. So, kalau konsep berkenaan kita sebutkan hubungan dengan manusia, hubungan kehidupan manusia ni, malaikat pun ada hubungan yang besar dengan hubungan manusia. Tapi
kita lihat manusia jarang ambil berat. Macam mana di majlis ilmu, malaikat datang mendoakan. Atau setiap pagi kita setiap pagi Nabi kata, "Ma min yaumin," di mana-mana hari, "illa malakan yanzilan," kecuali ada 2 malaikat akan turun. Yaqulu ahaduhuma, akan berkata salah satu 2 malaikat tersebut, "Allahumma ati munfiqan khalafa," ya Allah berikanlah orang infakkan hartanya gantian. Ya Allah, berilah orang infakkan hartanya gantian. Kemudian satu lagi malaikat akan berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa," ya Allah berikanlah orang yang menahan harta daripada diinfakkan kehilangan. So kalau kita faham dari situ, memang kita sedar memang ada hubungan malaikat dengan kita yang salin amal kan. Tiup roh. Tapi kita macam saya sebut tadi tidak ambil berat sangat. So sekarang ni kita nak fahamkan. Bila kita sebut hubungan syaitan jin dengan manusia ni, apa kuasa yang dia ada pada kita yang sebabkan kita sibuk sangat? Okay? Baik, pertama, syaitan jin tidak mampu memberi kesan kepada manusia melainkan apabila manusia berkenaan tunduk kepadanya dan menganggap dia sebagai sekutu bersama Allah. Ini balik pada asas pertama dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan kuasa ini diberikan. Okay. Maksudnya kuasa fizikal ataupun spiritual kepada seorang tu hanya diberikan, hanya ada kesan bila orang tu percaya bahawa syaitan yang tadi mempunyai kuasa dan juga atau anggap sekutu bersama Allah Ta'ala. Contoh dekat sini Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 42. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila syaitan menjanjikan untuk menyesatkan manusia, Allah Ta'ala sebut sedangkan inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sebenarnya hamba-hambaku tiada untuk engkau ke atas mereka sebarang kuasa kecuali sesiapa ikut engkau di kalangan mereka yang tersesat. Siapa yang sesat ikut engkau, maka inilah kumpulan yang akan dapat engkau kuasai. Kuasa kata orang sebut boleh berlaku. Okey. Dan kemudian dan Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nahl, contoh lain Allah nyatakan surah An-Nahl ayat 100 Allah Ta'ala nyatakan innama sultanu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Hanya sahaja penguasaan iblis ni atau syaitan jin ni adalah ke atas orang-orang yang perwalikan dia, menjadikan dia sebagai pelindung, dan orang yang mereka dengannya menyekutukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu buat penyekutuan nescaya dia akan dapat dikuasai oleh syaitan. Mana dalam kehidupan dia dari segi pemikiran dia, kehidupan kepercayaan dia sebab akan berlaku. Sebab tu kenapa dalam konsep ni yang kita lihat bila orang tu boleh buat sihir dan sebagainya ataupun dalam diri dia boleh berlaku kepercayaan yang banyak sebab bila pertama sekali dia. Lepas tu saya kadang-kadang secara peribadi kalau anda kata ada orang cerita pada saya ada masalah pribadi, gangguan jin dan syaitan, saya akan tanya soalan saya berbunyi. Saya akan tanya soalan, orang yang ada gangguan ni, dia ada ambil amalan kemukaan tak? Amalan kebal ke, amalan ilmu pengasih ke, pendinding tertentu ke, walau ayat Quran sekalipun yang kononnya direka-reka ni, pasal orang memperbuat sesuatu benda yang selain syariat diajarkan oleh Muhammad SAW, bukan padu pada sunnah, dia akan mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Bahkan nampak bukan-bukan. Lepas, dan biasa macam orang yang biasa buat amalan bukan-bukan ni, dia akan nampaklah benda tersebut bila ketika mana dia buat. Lepas dia tinggalkan, benda tu hilang. Lepas dia tinggal, benda tu akan hilang. Dan memang kita kata sepanjang dia percaya itulah, ketika itulah dia akan melihat macam-macam. Macam orang belajar silat Orang belajar silat, ketika mana tengah sibuk beramal dengan mentera ke ataupun ayat ke tok guru dia bagi, untuk ni kebal, ini terbang, ni sekian. Ketika tu macam-macam benda dia nampak. Nampak ini, nampak itu, nampak sekian, nampak sekian. Lepas dia tinggalkan, dia akan hilang. Ini kena faham ini konsep pertama. Dan sebenarnya sesiapa yang menggunakan jin untuk memudaratkan orang ramai, tidak terkena kejahatan tipu daya mereka kecuali atas diri mereka sendiri. Sebenarnya kalau kita kata orang tu boleh buat apa-apa, bukan mudaratan. Contoh katakan dia boleh buat sihir. Dia boleh buat pandang orang jatuh. Pandang sekian, orang sekian. Cakap benda ni orang akan lumpuh. Cakap sekian benda ni jadi. Okay. Sebenarnya perbuatan dia buat tadi bukan mudarat kepada orang. Seorang yang terkena kemudaratan daripada dia. Okay, kita kata kena sakit ke, berlaku penyakit ke dengan sebab dia cakap. Benda tersebut Allah Ta'ala yang izinkan. Hatta sihir kalau berlaku sekalipun daripada perbuatan orang, sebenarnya bukan kemudaratan tu balik pada orang kena sihir itu sendiri. Seorang yang kena sihir, tadi katakanlah dia sakit, dia demam, dia cacat dan sebagainya. Tapi perkara tersebut boleh menjadikan dia dihapuskan dosa. Dia bersabar, dia bersabar
dengan gangguan tersebut, dia bersabar menantikan penyembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pasti diberikan pahala dan ganjaran. Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, dia akan menjadi sebagai penyebab untuk penghapusan dosa. So basically benda tersebut berlaku ke tidak, itu bukan masalah. Sebab macam tadi ada seorang hamba Taala tanya saya soalan. Dia kata dia terasa ada gangguan kerana rasa disihir ke, rasa macam ada syaitan dan sebagainya, kacau keluarga. Saya kata dengan dia, Nabi sendiri pun pernah kena sihir. Bukan maksud dia bila kita dah baca Al-Baqarah, kita dah buat semua baca Ayatul Kursi pagi, bukan bermaksud anda tak boleh kena. So Allah Taala supaya buat segala usaha tersebut. Tetapi dalam konteks berkenaan pemberian Allah Taala, dia bagi kadar yang dia nak. Sebab tu setiap mukmin bila beramal dengan ajaran Nabi yang salam dari segi masalah pendinding ke Hisnul Muslim, pagi dan petang kita baca zikir pagi zikir petang, kita kena ingat kita takkan kena hanya kerana Allah tak nak bagi kena, bukan sebab kita ada rahsia tersendiri menyebabkan syaitan tak boleh kacau kita. Kena faham macam tu. Sebab kita tak boleh buat apa, sebab Nabi sendiri SAW diberikan Allah Ta'ala kena sihir. Bahkan di dalam solat, Nabi pernah diganggu oleh syaitan. Oleh iblis sendiri datang bawa api. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah sekali setengah solat, kemudian Nabi SAW sebut dengan kuat, A'udzubillahi mink, A'udzubillahi mink, A'udzubillahi mink. 3 kali Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut pula, Al-anuka bila'natillah, Al-anuka bila'natillah, Al-anuka bila'natillah. Lepas tu Nabi diam. Kemudian Nabi hulur tangan macam tu, macam genggam. Ni para sahabat nampak ni. Kemudian lepas solat, para sahabat tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kan kau buat dalam solat kau benda kau tak buat sebelum ni. Ni kaedah baru solat ke? Ada a'udzubillahi mink 3 kali, a'udzubillahi bila'natillah 3 kali. Dan bulu tangan pula genggam kita lepas balik. So bila Nabi ditanya oleh para sahabat, Nabi kata musuh Allah iblis datang kepada aku sebentar tadi dalam solat dengan api untuk kena kepada wajahku. Lalu aku sebut pada dia 3 kali, a'udzubillahi mink 3 kali. Lepas tu dia tak lari, Nabi kata. Kemudian aku sebut pula al-anuka bila'natillah 3 kali. Bila'natillah hitamah 3 kali. Pun dia tak lari juga. Biasa ingat dari siapa tak kata bagi petua. Kalau kau nampak jin, nampak hantu, baca al-anuka bila'natillah. Laknat kau laknat Allah, kata. Sebab Nabi sebut benda sebab jin tu kafir. Itu syaitan, bukan jin Islam. Sebab tu Nabi sebut terus al-anuka kemudian Nabi kata aku cekik. Dia tak lari juga. Lalu aku cekik tengkuk dia. Tekak tengkuk dia, tekak dia. Tangkap Nabi kata. Kemudian Nabi kata aku kalau bukan kerana saudaraku itu Sulaiman doa dalam surah Sad, kan, ayat ke-35 dia kata, kan, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tuhanku, ampunkanlah aku dan kurniakan aku kekuasaan atau kerajaan yang tiada akan dapat pada siapa-siapa sudahku. So Nabi pegang, Nabi lepas. Sebab menghormati ayat Al-Quran, doa Nabi Sulaiman. Quran cerita doa Nabi Sulaiman minta Allah Ta'ala satu kerajaan dan kekuasaan yang tak akan dapat pada siapa-siapa. Nabi dah tangkap dari iblis, Nabi lepas balik. Nabi kata kalau bukan kerana doa Sulaiman, saudara kita Sulaiman, dan aku ikat iblis ni dan aku jadikan dia mainan untuk budak-budak di Madinah. Mana maksud dia boleh jadi mainan budak-budak Madinah pada besok pagi. Tapi oleh Nabi teringatkan doa Sulaiman, Nabi lepas. Orang kita masuk botol terus. Kan? Masukkan dalam botol. Nabi SAW dapat pegang dari iblis, Nabi lepas. Tapi okey, yang saya sebutkan sekarang dalam kisah ni, memang kita kata memang berlaku. Nabi terganggu sendiri. Nabi ni dikacau oleh iblis. Ketika mana Nabi tengah solat. Sampai para sahabat nampak pergerakan Nabi yang dalam solat dengan pergerakan yang bukan biasa. So, jadi sebab tu kenapa kena faham bila gangguan tu boleh datang, memang boleh datang lah. Tapi masa kalau orang gunakan syaitan untuk hantar jin ke, hantar santau ke sebagainya, benda tu tidak menjadi masalah. Boleh berlaku. Tapi kena ingat, orang yang buat tadi, dia kemudaratan yang dia buat tadi bukan jatuh kepada orang yang dia buat. Tapi sebenarnya jatuh pada diri mereka sendiri.
Contoh Allah firmankan dalam Quran dalam surah Fatir ayat ke-6. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan untuk kamu adalah musuh, maka ambillah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanya saja dia menyeru kumpulannya supaya mereka menjadi di kalangan penghuni neraka. Ini sebenarnya kerja syaitan, jin ni, dia nak kita masuk neraka. So bila dia beri bantuan ke apa, memang kerja tadi bukan kerana bantu. Bahkan saya dengar lawak juga bila orang kata boleh bela jin macam bela kucing. Itu sangat salah. Sebalik pada asal dia tidak akan buat benda berkenaan kecuali dia nak kita kufur. Sebab basic asal syaitan jin ni, dia nak kita masuk neraka. Dia bukannya dia nak kita sakit. Okay, faham Dia bukan nak kita sakit. Sebab sakit yang dia buat kepada kita kalau dia sepak tiang rumah kita patah, jatuh. Impak kita mati syahid. Kalau dia tarik kita daripada bot, tenggelamkan terbolik bot kita mati tenggelam, mati syahid. Kalau dia main api, dia bakar rumah kita mati syahid. So, tak ada kaitan sebenarnya untuk kita kata dia buat kerja tu. Hatta kalau aksiden sekalipun, kemalangan jalan raya yang para ulama kiaskan pada kena himpak bangunan. Orang mati aksiden, boleh dikatakan mati syahid sebab dia serupa seperti orang kena himpak bangunan. Kena crash kan. Maka dengan sebab itu, orang macam ni juga mati syahid. Jadi kalau perbuatan kejadian kemalangan itu berlaku sebab syaitan jin. Nescaya syaitan jin tadi dia rugi. Sebab dia telah menyebabkan orang tu dapat pahala mati syahid. Itu pertama kena faham Jadi dan juga Allah menyatakan surah jin sendiri. Jin bercerita. Allah ceritakan dalam kisah surah jin ayat yang ke-6. Mana perbualan jin bersama-sama mereka lepas sebahagian mereka masuk Islam. Setelah mendengar Al-Quran tanpa menggelupur. Setelah mendengar Al-Quran tanpa menggelupur lah, sebab kita tahu dalam awal surah jin tu Allah ceritakan, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan Muhammad, uhiya ilayya, diwahyu kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahawa mereka mendengar Al-Quran kumpulan di kalangan jin, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, lalu mereka berkata kami telah dengar Quran yang ajaib. Mana jin kata kami telah dengar Quran yang ajaib. So basically kalau kita faham kat situ, memang jin tu patut masuk Islam. Tanpa sakit, tanpa sekian. Ala kuliah nak fahamkan sikit, dalam perbualan banyak yang dibuat oleh jin sama-sama mereka. Jin kata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawa sungguhnya bahawa sekumpulan di kalangan lelaki-lelaki di kalangan manusia minta perlindungan dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Lalu menambah mereka kepada golongan ni, manusia tadi atau jin tadi, tambah rohaka, tambah berdosa. Yang manusia tambah kufur, maka yang jin tambahkan manusia ni kepada kufur, yang jin tambah sombong, tambah dosa. So jadi benda ni antara, bahkan ayat ni datang turun, ayat surah jin ni datang sebab perbuatan orang Arab zaman dahulu yang suka untuk minta perlindungan dengan jin-jin, penghulu jin pada kawasan lembah yang mereka singgah. Mereka takut diganggu, mereka jerit kuat-kuat pada ketika nak singgah tu, takut diganggu oleh jin. Wahai penghulu jin kawasan ini, aku berlindung dengan kau daripada kejahatan anak-anak buah kau yang bodoh. So kononnya tak nak anak jin-jin yang bodoh ni kacau dia minta perlindungan dengan penghulu jin. Jadi basically kalau dalam konteks manusia, betul, kita minta pada manusia, betul. Memang kita menjadi masalah kita minta. Contoh macam kita masuk ke kampung, minta perlindungan. Macam surah At-Taubah, Allah Ta'ala suruh kita lindungi orang yang kafir, yang musuh dengan kita lindung dia. Allah Ta'ala kan dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim nastajaraka. Dan jika ada sesiapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan kau, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dengar kalam Allah. Cuma ablighu, mana kena sampaikan dia kepada tempat selamat dia. Jadi maksudnya kalau kita faham di situ, memang disuruh kita beri perlindungan pada orang minta perlindungan. Tapi minta perlindungan dengan jin tak boleh. Diharamkan. Tak dibenarkan. Sebab memang perbuatan kita minta perlindungan dengan jin ni adalah bertentangan jadikan pada jin tadi, sebab jin dia makan sisa makanan kita. Macam ni dia nak jaga kita? Dia nak lindung kita, sedangkan dia makan sisa kita. Bila Nabi SAW ceritakan berkenaan masalah jin yang Islam, minta dengan Nabi SAW bekalan, apa makanan dia boleh makan. Dia masuk Islam, apa makanan dia makan. Maka setiap tulang yang Nabi kata dimakan oleh seorang Muslim, baca bismillah,
dibuang tulang tadi, maka ditumbuh 3 kali ganda daging daripada yang asal untuk dimakan di situ. Ditumbuhkan lain untuk jin Islam. Kalau tak baca bismillah, maka saya akan dimakan oleh jin kafir. So basically kalau itu kita faham bahawa dia ni makan makanan yang kita buang. So macam mana kita nak minta perlindungan dengan dia? Perlindungan dengan dia, macam mana dia sedangkan dia makan makanan yang kita buang. Kita minta pada dia rezeki ke pertolongan buat kerja sedangkan dia bukannya berkuasa untuk itu. Okay? So jadi kalau kita minta tolongan dia, kita tambah kufur, bukan tambah bagus. Okay? Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah bila menceritakan berkenaan dengan bila manusia mempelajari sihir di kalangan sihir kepada belajar sihir dan buat sihir. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 102 tu Allah ceritakan berkenaan sihir ni, betul. Sihir ni boleh beri kesan fizikal pada manusia, tapi dengan syarat. Kan, dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan fayata'allamuna ma yadurruhum wa fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari berdua malaikat itu Harut dan Marut tu sihir yang mereka pisahkan dengannya di antara seorang lelaki itu dengan isterinya. Tapi Allah Ta'ala terangkan lepas kata boleh berlaku dengan sihir perpisahan suami isteri, Allah Ta'ala kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Namun begitu tak boleh mereka memudaratkan siapa dengan sihir tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Illa billah. Allah Ta'ala ceritakan perbuatan mereka mempelajari sihir tadi daripada jin atau syaitan tadi adalah fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka pelajari benda memudaratkan mereka, bukan memanfaatkan diri mereka. So, sihir ni tak pernah, atau perbuatan belajar dengan jin ni tak pernah memberikan kesan kebaikan. Pasal dia akan memberi kepada kemudaratan, bukannya kemanfaatan. Sekalipun kita kata kat situ ada tempat Allah Ta'ala izinkan berlaku. Boleh berlaku memang gangguan tadi, penguasaan tadi berlaku. Tapi pada asas pertama, mula daripada kumpulan orang manusia yang percaya kepada kuasa jin itu sendiri kat atas diri dia. Baru jadi. Kalau kita tak percaya, maka dia masalah sikit. Okay. Ketiga, syaitan jin tak boleh bersuka hati pada alam material dikuasai oleh manusia. Okay. Bila kita sebut ni nak fahamkan ini benda yang banyak jadi kes. Orang kata dengar pintu terbuka lah. Kan bunyi bunyi dekat atas siling, bunyi benda golik-golik. Kata jin main guli. Okay. Dengar bunyi ni, bunyi sebagainya. Okay. Balik pada asal. Ni kena pegang sendiri. Syaitan jin ni tak boleh kuasai alam material yang dikuasai oleh manusia. Sebab kalau kita lihatkan diri kita sekarang ni dengan jin. Kita dengan jin daripada sudut yang banyak sama. Kita macam kita hidup, dia hidup. Kita kahwin, dia kahwin. Kita beranak pinak, dia beranak pinak. Kita ada sakit dan sebagainya, semua ada. Semua sama. Kecuali yang syaitan jin ni adalah Allah Ta'ala dah tarik daripada mereka penguasaan pada alam material. Alam fizikal ni dia tak boleh buat. Walaupun orang sering sebut kata saya nampak, saya dengar, saya sekian. Saya sebut sekarang ni nak fahamkan. Sebab balik pada perbuatan banyak orang buat. Contoh hari tu kita terangkan orang percaya tentang kuasa jin yang kuat, boleh terbalikkan bumi dan sebagainya, boleh buat macam-macam, angkat istana dah. Kuasa kuat. Memang dalam Al-Quran Karim terangkan Ifrit di kalangan jin ni kuat, laju bergerak dan sebagainya. Tapi kita kata benda tersebut berlaku pada zaman Sulaiman alaihissalam untuk tempoh tertentu saja. Sebab kalau ikut pada zaman sekarang ni, kalau kita kata macam bila ada bomoh lah, kata pada kita jembalang kampung ni nakkan binatang untuk disembelih, untuk dimakan. Kita bagi binatang hidup kepada jin tu, dia tak boleh sembelih pun. Kalau dia minta ayam panggang kan, tu saya panggang ayam tu, bagi ayam hidup. Bagi lembu, kerbau, contoh macam Nyiror Kidul yang kat Indonesia tu. Dia lepaskan seekor kerbau tepi pantai, suruh hantu tu ambil sendiri. Sampai kiamat takkan boleh diambil. Telur rebus dia tak boleh, telur mentah tak boleh rebus. Pulut tak boleh tanak. Jadi sering orang kita banyak idea berkenaan kononnya syaitan jin ni mempunyai kuasa yang kuat kepada manusia. Okay, kita baca hadis, antara hadisnya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza kantum faqu fi sibyanakum." Bila malam bertibaran, mana sayap malam mula menebar, tutup, dan juga ataupun kalian masuk waktu petang, maka tahanlah, terkurunglah anak-anak kalian. Fa inna syaitan yantashiru hina, ini kerana syaitan akan bertibaran pada waktu itu.
Waktu berkenaan syaitan kebertibaran. Gangguan pada anak-anak tadi macam kita kata adalah anak-anak akan akan jadi jadi tidak rasional, menangislah, bad mood lah sebagainya. Dan sebab tu kenapa kita disuruh untuk isti'adzah kan, baca muawwidhatain kepada anak kecil kita bimbang diganggu oleh syaitan menyebabkan dia menangis. Bukan syaitan tu gigit sebagainya, tapi Allah alam kita kata gangguan tu akan berlaku. Cuma nak faham kan limitation waktu tersebut ada sebab Nabi kata lepas tu fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum. Okay? Bila dah berlalu satu jam, 1 detik daripada malam tu, maka lepaskan mereka. Boleh pula. Ketika nak tahan, tapi lepas dah gelap, Nabi suruh lepas, tak apa. Bila dah masuk isyak ke sebagainya, lepaskan anak tu, tak apa, dia nak main keluar pun tak apa. Ketika mana tengah maghrib, Nabi tak bagi. Ini sunnah, kita beramal sebab sunnah tu je. Masalah apa cara gangguan syaitan daripada anak kita, wallahu alam. Ataupun apa pengaruh dia pada anak kita, wallahu alam. Yang pentingnya Nabi kata bila dah berlalu 1 detik daripada malam, satu waktu daripada malam, 1 jam daripada malam, maka lepaskanlah mereka. Maksudnya lepas daripada maghrib tu, masuk isyak, boleh lepas dah anak. Sedangkan lebih gelap, tapi dekat situ kita lihat Nabi SAW benarkan. Maksud dia puasa dia tadi taklah berpanjangan. Ataupun dia boleh gigit kita, boleh kacau anak kita sepanjang waktu, tak. Jadi waktu yang Allah izinkan pada dia untuk ganggu, tapi bukan maksud dia gangguan tadi macam gitu. Ada anak dia jadi grumpy lah, tak dengar cakap dan sebagainya, atau menangis kuat ke kan, ataupun dia punya mood swing dia pelik kan. Itu boleh berlaku lah. Tapi bukan maksud dia akan menjadikan budak tu gitu, takut hantu, tak ada. Okey. Jadi bila berlalu malam, maka Nabi kata lepaskanlah wa aghliqul baba, dan apa? Kuncilah pintu, wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah Taala. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, kerana syaitan tak boleh buka pintu yang dikunci. Tengok. Syaitan tak boleh buka pintu yang dikunci. Wa auku kirabakum wadhkur ismallah, dan ikatlah akan kirbah kamu, tempat bekas air. Zaman dulu bekas air mereka ada kulit dan diikat. Auku, ikatlah, ketatkanlah ikatan kirbah kamu dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutupkanlah bekas makanan kamu. Okey. Dan bekas makanan kalian, wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah Taala. Walau antuk radu 'alaiha syai'a, sekalipun hanya letak atasnya bismillah tu, letak atasnya satu benda, sebatang kayu pun tak apa. So maksudnya physically dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak buka pintu kalau kita dah tutup. Tapi dengan syarat kita telah sebut nama Allah Taala tadi, kalau tak dia boleh masuklah rumah kita. Sebab tu ini di antara cara mana seorang tu menyekat daripada rumah dia, dimasuki oleh syaitan, antaranya atau kongsi makanan dengan makanan dia makan, atau ganggu apa makanan dia ada, hidangan dia. Dan juga wa'atfi'u masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. So kat sini kita dapat lihat Nabi suruh tutup bekas, tapi Nabi kata syaitan tak boleh buka. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata wa'ajiful abwaba, dan tutupkanlah pintu-pintu. Wazkur ismallahi 'alaiha, dan baca nama Allah di atasnya. Fa inna syaitan la yaftahu baban ujifa 'alaihi, yang dia takkan boleh buka pintu yang ditutup ke atasnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata wa aghliqu abwabakum wa khammiru aniyatakum, dan tutupkanlah pintu kamu, dan tudungkanlah akan bekas-bekas kamu. Wa auqusikum, dan ketatkanlah ikatan bekas-bekas minuman kamu. Wa atfi'u surajakum, dan padamkanlah pelita-pelita kamu. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, kerana syaitan tak boleh untuk membuka pintu yang terkunci. Wa yakshifu wita'a, dan tak boleh membuka sebarang penutup. Wala yahulu wiqa'a, dan dia tak boleh merungkaikan ikatan pada bekas air. Ikatan tu diikat, dia tak boleh buat apa. Jadi kat sini yang kita nak fahamkan. Dia tak boleh nak buat benda dua biasa macam orang saya dengar, kecuali kalau anda kata tak izinkan. Okey. Ala kulli hal yang saya nak faham sekarang. Macam mana orang kata ada dengar? Orang ni kata dia dengar, orang kata dengar. Saya kata tak menjadi masalah, mungkin disihir dia oleh jin. Syaitan jin sihir dia. Macam mana syaitan jin, manusia boleh sihir manusia, syaitan juga boleh sihir manusia. Dia sihir manusia tu untuk mendengar benda yang tak patut. Ada. Benda tak ada nampak. Ada. Benda tak dengar, tak didengari, tapi dia dengar. Itu balik asal yang kita kena faham. Sebab saya ingat pernah jadi kes dekat Segambut tu. Saya cerita tentang tajuk ni, kemudian seorang pakcik ni dia bekas askar. Dia cerita pengalaman dia masuk hutan. Bila masuk hutan, dia kata
diorang dengan satu batalion ada mana dia cerita Perak ke Pahang. Dia kata masuk dalam hutan, kemudian diorang masuk ke sampai satu rumah tinggal. Di rumah zaman dulu kan, apa orang-orang Eropah, apa penjajah-penjajah datang Malaysia, dia nak buka ladang, biasa dia buat rumah dia dulu lah, lepas tu baru dia bawa kuli untuk potong pokok, dapangkan untuk buat ladang dia nak. Jadi rumah-rumah tinggal dalam hutan banyak macam tu, rumah-rumah yang penjajah Inggeris buat. Tapi tak ada orang tinggal lah. Jadi diorang tinggal lah, apa askar tadi masuk dalam tu. Pakcik kita ni cerita, dia kata diorang masuk dalam rumah tersebut dan diorang mulalah ambil bilik. Dia tidur dua orang. Lepas tu dia kata bila tengah tidur dia dengan ketua dia, kapten dia, lepas tu dalam bilik lain ada orang lain lah. Tengah-tengah dia tidur tengah malam, dia dengar bunyi macam diorang berdua dan bilik tu dengar bunyi macam ada gajah ke benda besar jatuh tengah-tengah rumah. Di rumah kan saya macam rumah Hindustan kan, keliling tu bilik-bilik. So dengar benda bam jatuh. Lepas tu dia kata benda tu besar, kata kemudian macam nak merempuh bilik tempat dia orang tidur. Bergegar. Dia kata dia orang pun tutuplah kepala dengan selimut dan sebagainya, ketakutan. Baca banyak ayat. Okey. Lepas tu ala kulihat sampailah pagi dia orang tertidur. Esok pagi bila keluar, buka pintu, dia orang keluar dari bilik tu, dia orang tengok kat luar, tak ada sebarang perubahan berlaku pada luar kawasan tempat tersebut. Dan sama-sama bunyi yang besar kuat yang mereka dengar tu, rempuhan benda besar dalam rumah tersebut hanya didengari oleh mereka saja. Semua yang lain dalam rumah tersebut tak dengar. Diorang ramai kan. Yang lain tak dengar, diorang dua je dengar. So kat sini kita fahamkan bahawa benda tersebut didengari bukan sebab kerana masalah berkuasa fizikal. Macam orang kata pergi nampak kampung bunian dan sebagainya. Dia disihir oleh syaitan atau jin tadi untuk nampak akan kampung tu ada. Kampung tak wujud. Nampak ayam lah, makan mie pun cacing. Makan sekian rupanya sekian. So benda tersebut sebenarnya dia disihir oleh syaitan jin. Syaitan jin sihir dia supaya dia dapat dikuasai dengan cara tersebut. Disihirlah. So balik pada asal kita kata tak pelik kalau tu kena sihir. Tapi nak kata benda tu ada, fizikal perbuatan jin tadi buat tak ada. So sihir ni kalau daripada segi sudut daripada firman Allah Ta'ala sendiri, sihir ini benda yang tak ada, benda tak ada nampak ada. Contoh macam dalam kisah Fir'aun. Ketika mana ahli sihir Fir'aun dia campak tongkat dan tali untuk jadikan ular depan Musa AS. Dalam Al-Quran dan surah Taha ceritakan, dan surah banyak surah surah Qasas dicerita. Antara yang ambil surah Taha yang katakan fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum. Lalu mereka lemparkan tongkat mereka dan tali mereka. Yukhayyalu ilahi, mereka khayalkan dengan sihir mereka bahawa ia adalah ular yang menjala. Maksud dia Musa nampak tongkat dan tali jadi ular. Soalan, sebenarnya yang patut Musa nampak apa? Tongkat dan tali, tapi Musa nampak ular. Bermaksud bahawa yang sebenarnya ada adalah tongkat dan tali. Yang dikhayalkan adalah ular. So maksudnya ular tu ada tak? Tak ada. Ular tak ada. Sebab tu sihir ni macam tu. Dia keadaan dia adalah menyebabkan orang yang kena sihir tadi nampak benda tak patut nampak. Cuma kadar banyak mana dia dapat lihat sebab banyak orang tu kata nampak itu sebagainya. Macam ada kisah dia kata dulu zaman dulu orang-orang pergi ke Sabah Sarawak kemudian buat benda kebukan dekat sana, dekat anak dara orang sana dekat Sabah Sarawak, kemudian balik Malaysia, balik ke Semenanjung, dia sakit. Dia nampak dekat atas dahi dia kemaluan dia. So last sekali dia sakit, last sekali mati tak makan. So basically banyak orang sebenarnya kalau kena sihir, bila dia runsing, akhirnya dia akan tak makan dan sebagainya, akhirnya akan malnutrition, hilang nutrisi, lalu dia akan mati sebab tak cukup makan. Bukan sebab kerana masalah sihir tu sendiri. Sihir tu hanya khayalan untuk menjadikan seorang tu nampak, itu je. Pasal kat sini kita baca dalam hadis tadi, memang Nabi ceritakan pintu dia tak boleh buka. Kita baca bismillah, kita tutup. Nabi kata tak boleh buka. Kalau kita dah dengar juga buka, maksud dia apa? Maksud dia kita tengah disihir oleh jin untuk melihat benda yang tak patut dia lihat. Bukan sebab kerana perkara tersebut satu keajaiban yang berlaku. Jin tu kuasai kita. Boleh buat benda berkenaan. Okey. Dan sebenarnya keempat, penguasaan syaitan jin hanya terjadi pada siapa yang sesat dan percaya ia mempunyai kuasa ke atas dirinya. Jadi dalam kita sebut firman Allah surah Al-Hijr 42, Allah katakan inna ibadi laisa laka alaihim sultanun.
illa man ittaba'aka minal ghawin, sebenarnya hamba-hambaku tiada untuk engkau ke atas mereka sebarang kuasa kecuali siapa yang ikut engkau di kalangan mereka yang sesat. Yang siapa ikut engkau di kalangan mereka yang sesat, maka itulah orang yang kau ada kuasa ke atas mereka. Okay. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki di kalangan para sahabat, beliau berkata, kuntu radifan Nabi SAW, aku dahulu berada di belakang Nabi, aku bonceng kenderaan di belakang Nabi. Fa'atharat dabatahu, lalu telah tergelincir akan kenderaan tersebut. Ya, ada batun. Fakultu, lalu berkatalah sahabat Nabi ini kata, ta'isa syaitan, binasalah syaitan. Lalu Nabi kata, faqala, maka Nabi bersabda, la taqul ta'isa syaitan. Nabi kata, jangan kamu kata ta'isa syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama. Kalau kau cakap macam tu, dia akan membesarkan diri. Besar diri. Macam syaitan, bila kita percaya dia buat. Contoh macam duit hilang, kita kata syaitan. Anak jatuh, kita kata syaitan buat. Ini benda api terbakar, kita syaitan buat. Maka dia besar diri, ta'azama. Hatta yakuna mithlal bait. Sampai dia jadi macam sebesar rumah. Wa yakunu wati. Dan kekuatan aku lah. Ini aku buat benda sebab kekuatan aku lah jadi macam ni. Maksudnya kita percaya dia ada kuasa tadi, maka dia jadi besar. Maka Nabi kata, walakin kul bismillah. Tapi katakanlah bismillah. Maksudnya berlaku pada kita suatu benda, sebut bismillah. Mana kita hampir nak jatuh. Bismillah. Kita masih hampir nak tergelincir. Kita masih macam tergelincir. Ada pasir sebagai kita. Sebut bismillah balik. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara. Kalau kau sebut sedemikian, dia akan mengecilkan. Hatta yakuna mithlad duba. Hatta yakuna mithlad duba. Sampai jadi macam lalat. Dan hadis yang lain, kan, apa berkata Abu Tamimah, Asim berkata, aku mendengar Abu Tamimah menceritakan mengenai seorang lelaki. Mengenai pertunggangan belakang apa? Dia kata Asara bin Nabi sallam himaruhu, telah tergelincir, tersadung ke atas terhadap baginda sallam, akan keledai baginda. Maka sahabat tersebut kata, faqultu ta'isha syaitan, aku berkata binasalah syaitan. Maka Nabi kata faqala Rasulullah, maka bersabda Nabi sallam, Nabi sallam bersabda, la taqul ta'isha syaitan. Yang kamu katakan ta'isha syaitan, binasalah syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isha syaitan, dan kau jika katakan ta'isha syaitan, ta'azama, dia akan besar diri. Wa qala, dia kata bi quwwati su, tewaskan dia. Aku gelut orang tersebut, bergelut dengan dia. Wa idza qulta bismillah, tapi kalau kau dan apabila kau kata bismillah, tasaghara, dia akan mengecil hatta yasira misla dzubab, sebab dia jadi macam lalat saja. So tak boleh kuasai kita. Maksud dia kat sini tajuk yang kita sebut tadi, penguasaan tadi berlaku bila kita percaya. Sebab tu yang balik pada asal kita sebut tadi, kalau orang tu percaya kononnya dia dapat tahu benda gaib, jin bagi tahu. Contohnya ada kuasa untuk memberikan kasih sayang pada dia, macam ilmu pengasih. Sedangkan yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia hanya Allah. Tapi bila orang tu percaya dia ada penembut hati, ayat pelembut hati, orang ni ada ilmu penunduk jiwa, ilmu sekian, dia percaya guru dia percaya ustaz dia ke ada ilmu tersebut, di situ telah syirik. So bila dia macam tu keadaan dia akan jadi macam, dia akan nampak lah macam-macam. Syaitan ada kuasa untuk menyebabkan dia nampak macam tu. Saya kat Yaman dulu, ada seorang kawan, dia dulu belajar silat gayung, silat sekian, silat lah. Lalu dia pernah sekali tidur kat bilik saya tidur kat asrama saya. Kemudian besok paginya dia bising kat saya, dia marah, dia cerita, dia mengadu lah kat saya. Dia kata, "Li, malam tadi kau nampak tak ada orang besar nak masuk dalam bilik ni? Orang tu besar pintu," dia kata, "tinggi besar pintu nak masuk bilik ni." Saya kata, "Mana ada?" Sebab saya jaga malam tu, baca buku. Dia tak boleh tidur dalam bilik tu sebab dia kata ada benda besar nak ambil masuk. Tapi yelah, balik pada asal, dia nampak special. Ni kena faham juga. Kadang-kadang ada orang kata, tapi ustaz, orang yang nampak ni special. Taklah. Orang yang nampak tu ada masalah. So, kalau dia bukan Nabi, tu Nabi Imam Syafi'i rahimahullah, kan? Bila berdasar pada tajuk ni, beliau telah sebut, kan? Bila berdasar pada Al-Quran, ini disebut dalam tafsir. Ibnu Katsir dalam tafsir, sebut berkenaan kata-kata nukilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Bila siapa-siapa kata nampak jin, Imam Syafi'i kata aku tolak penyaksian dia. So, berdasar Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-27. Allah nyatakan, ya bani Adam, anak Adam, la yaftinnakum syaitan, janganlah memperdaya kamu syaitan, kama akhraja abawaykum minal jannah, macam syaitan keluarkan dua ibu kamu daripada syurga. Adam Hawa keluar dari syurga, jangan kamu tertipu juga. Kan? Dia kata apa, kama akhraja abawaykum minal jannah.
yanzi'u anhuma libasahuma. Dia syaitan ni cabut daripada mereka berdua, pakai mereka berdua, yurihima sawatihima, supaya mereka diperlihatkan mereka berdua kemaluan mereka berdua. Nak telanjangkanlah, nak malukan Adam dan Hawa. Kemudian Allah Ta'ala kata, innahu yarakum, dia melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia, min haitsu la tarawnahu, dan kadang kamu tidak melihat mereka. Mana maksud dia dalam ayat ni dengan jelas Allah Ta'ala nyatakan dia, syaitan jin ni, melihat kamu dalam keadaan kamu tidak melihat mereka. Maksudnya kalau orang tu nampak, saya katalah kalau dia nampak dia kena sihir dengan jin tadi. Kalau bukan sebab dia special. Sebab Nabi SAW, sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya orang tu kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Tak boleh terima sebagai saksi. Sebab Quran kata tak boleh. Quran kata dia, syaitan ni, melihat kamu. Dia dan kumpulannya kadang kamu tidak melihat mereka. So basically benda ni kalau kita kata, kalau sekiranya ada orang tu kata apa, dia nampak dan sebagainya. Kalau dia kata dia kena sihir dengan jin tadi, saya terima lah. Saya terima. Kalau dia kata orang tu kata dia kena sihir. Ada syaitan, jin, sihir dia. Okay. Tapi kalau dia kata dia dapat lihat sebab dia special. Ni masalah. Sebab dia dikata dia special tadi, tidak ada datang pemberitahuan sedemikian. Kan? Kita kata kalau dia kata syaitan tu, jin menjelma depan dia, saya setuju. Saya setuju dia menjelma depan orang berkenaan. Okey. Bukannya sebab kerana orang special, sebab memang dia menjelma depan orang berkenaan. Ataupun dia jelma maksudnya dia jadi ular ke, dia jadi apa? Dia jadi panggil apa kambing ke apa sebagainya, semua nampak. Okeylah. Ini ayat 27 ni. Tadi kan ya bani Adam, anak-anak Adam, la yaftinakum syaitan memperdaya kamu. Kama akhraj abakum min jannah, macam syaitan memperdaya dua bapa kamu, keluarkan dua bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhuma, dia cambuk dengan mereka berdua, libasahuma, pakaian mereka berdua, liyurihuma sawatihima, supaya dia perlihat pada mereka berdua kemaluan mereka berdua. Innahu, sebenarnya dia syaitan yang keluarkan bapa kamu ni daripada syurga ni, yarakum, melihat kamu. Huwa wa qabilu, dia dan kumpulan dia. Dia dan puak-puak dia. Min haitsu, dalam keadaan la tarawna, kamu tak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladina la yu'minun, kami jadikan syaitan pelindung untuk orang-orang yang wali-wali atau orang diberikan taat setia oleh orang yang tidak beriman. So basically daripada ayat semua memang dia lihat kita dan keadaan kita tidak lihat mereka. Bukan sebab orang tu special. Sebab tu saya kata balik pada asal, siapa kata nampak jin macam Imam Syafi'i kata tolak penyaksian, tak diterima penyaksian dia. Sebab kita tak boleh nak pakai sebab orang tersebut ada masalah. Kalau dia kata pertama kerana Allah Ta'ala kata tak nampak, dia kata nampak. B, kerana apa? Kerana Imam Syafi'i kata kalau Nabi aku terima. Nabi je. Ada pun orang lain tak boleh. Okay? Nabi. Ada kecuali seorang Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Sebab tu bila kita faham kan, maksud dia bila benda fizikal berlaku. Macam tadi lah buka pintu lah, dengar kursi meja beralih sebagainya. Kena cek balik pada orang yang dengar tu tadi. Ada tak dia kepercayaan berkenaan dengan kuasa daripada makhluk halus tadi, jin tadi, syaitan jin tadi, ke atas diri dia. Dia percaya tak syaitan tu boleh buat ini. So kita sekarang nak kena faham apa diajar oleh Quran dan hadis. Mesti kita dahulukan ke atas apa sahaja yang kita dengar dari cerita manusia. So asdaqul hadis kitab Allah. Yang paling benar cerita adalah kitab Allah. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. So kalau dia kata orang tu kata ustaz saya kata, dia lupakan Quran dan hadis, dia masalah. So, sebab ustaz dia ke, guru dia ke, ataupun tok apa yang dia ada lah, tok guru dia ke, tak boleh berkata-kata bertentangan Quran dan hadis. Kadang kata dia tak boleh pegang, itu macam mana kita nak terima masalah akidah. So nanti bab akidah pun dia akan rosak. So setiap kali mana datang daripada Quran dan hadis, dia akan sentiasa tok guru kata apa. Ini basic kena jaga. So kita tahu kalau dia kata para sahabat Nabi SAW sendiri ceritakan berkenaan dengan apa yang ceritakan tu, kita belajar dengan Nabi SAW. Tok guru kita manusia, dia boleh silap dan sebagainya. Bahkan macam dia kata buat macam-macam sebagainya kan, macam dia kata macam apa tahu jin ni macam mana, macam orang tu kata dia kata kasyaf, boleh nampak macam-macam. Abu Hurairah tak tahu, macam saya ulang dekat kisah Abu Hurairah diganggu oleh syaitan tengah jaga taman sedekah. Abu Hurairah tak tahu itu syaitan. Kalau kita bandingkanlah mana-mana manusia, ustaz yang ada sekarang ni, ada kesetara amalan mereka dengan Abu Hurairah. Kan ini kena faham betul. Sebab dekat sini yang garis panduan kita tak boleh nak pegang. Sebab kita faham dalil, tapi hati kita masih lagi nak pegang dengan benda yang bertentangan dalil. Sebab para sahabat Nabi yang lebih mulia daripada itu. Diorang pun tak tahu itu,
Macam sahabat Nabi yang balik berjihad tu, yang ular bergolek di atas katil dia, dia bergaduh dengan ular tu, dia mati, ular tu mati. Lepas Nabi sebut berkenaan masalah itu adalah jin. Ular tu adalah jin yang datang tumpang kat rumah dia. So basically bila kita faham kat situ, apa kita kata, dia orang tak tahu pun itu jin. So dia orang bergelut, macam kisah Abu Hurairah tu, dia bergelut dengan apa? Bergelut dengan syaitan yang datang kacau untuk curi tamas sedekah. Yang mana Abu Hurairah tak tahu pun itu syaitan. Nak kena faham kisah dia. Jadi dengan sebab itu kalau anda kata orang tu kata dia nampak, dia special tak, air dia sakit masalah. Kalau dia sakit tu tajuk lain. Kena kita kata betulkan. Etikot kita atau kepercayaan kita mungkin ada rosak kat situ. Mungkin ada kita percaya sesuatu. Macam sebutlah kawan saya, dia ambil amalan. Amalan silat, kan ada amalan kurang kebal, terbang, orang sayang lah, orang takut, orang gerun. Berdasar pada kadang mentera ataupun lafaz apa tasbih, apa zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh guru berkenaan. Memang kita kata dalam konsep ni, memang kita kata walaupun orang kata tapi zikir dengan Al-Quran sekalipun boleh jadi. Saya kata sebab apa? Sebab memang macam orang belajar tarikat lah. Tengok orang tarikat. Para sahabat Nabi tak ada seorang pun gila. Bila mengingati Allah Ta'ala. Tapi orang belajar tarikat ada gila. Zikir-zikir, gila isim. Zikir dan gila. Jadi kalau kita faham balik, tang mana boleh gila tadi? Sebab amalan tadi, amalan rekaan. Sebab tu masalah orang yang berzikir dengan zikir rekaan tadi, kuat untuk rosak daripada segi masalah akidah. Kuat untuk rosak dari masalah kepercayaan. Bahkan boleh dikuasai oleh jin untuk rosakkan dia punya pemikiran dan juga pemahaman. Mana dia macam, pasal dia macam seolah dia serah kunci panca indera dia kepada syaitan jin untuk kuasai. Sebab itu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Dia lihat apa dia tak lihat. So benda tu tak ada, tapi dia nampak ada. Benda tak ada tapi nampak ada. Itu masalah asal. Baik. Okay, jadi kalau kita kata macam tu, kalau kita sebutkan, apa sebenarnya bahaya besar yang dibawa oleh syaitan jin kepada kita? So kita dah tengok macam-macam ular, dia ada bisa patuk. Harimau ada taring dia, ada kuku dia untuk makan kita. Maksudnya kalau binatang buas tu, bahaya dia untuk mudaratkan kita, physically nampak. Okay, soalan sekarang ni, apa bahaya terbesar yang dibawa oleh syaitan jin kepada manusia? Kalau dia kata dia bukan macam kita tadi, macam terbalikkan rumah, gigit anak kita, kan lebam-lebam tengah badan. Baru ni saya jumpa seorang pelajar perubatan. Dia kata kalau orang tu lebam-lebam badan, sebenarnya orang tu ada kurang vitamin. Dia bukan sebab masalah cik malam kena gigit dengan setan. Ada jin gigit, tak ada. Dia kata memang benda tu kalau berkan vitamin betul, dia akan balik. Macam kulit kita anjal, dia kata tengah malam mungkin kita langgar benda jadi bengkak. Bukan sebab kerana kena gigit. Tapi ala kuliah orang Malaysia kita sukalah malam kena gigit. Macam-macam lebam sini. Ini konon kena gigit dengan hantu. Ini kena jaga-jaga sikit. Kepercayaan awak tu bukan sandaran daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kita kena faham, kalau kita nak jaga akidah kita ni, kena kembali kepada apa yang Nabi SAW ajarkan. Jangan kita percaya benda Nabi tak percaya. Sebab ini itibak. Nabi tak percaya dan kita percaya. Okay. So apa bahaya besar? Bahaya terbesar yang dibawa oleh syaitan jin kepada manusia adalah penyesatan dan was-was. Okay. Lepas tu dia lihat dalam surah Taha, ayat ke-120, Allah Ta'ala nyatakan, waswasa ilaihi syaitan. Dalam waswas kepada Adam AS, syaitan. Kan syaitan tu masuk dia. Syaitan waswaskan dia. Qala ya Adam. Dia kata, wahai Adam, hal adulluka ala syaitil khuldi wa mulkin la yabla. Dia kata, adakah kau nak aku tunjuk pada kau pokok pengekalan dan juga apa? Kerajaan yang takkan binasa, takkan sirna. Kau nak tengok tak? Kau nak tak aku tunjuk kau? Pokok kekal abadi. Okay, itu gelaran diberikan tu betul. Buah khuldi itu dinama Iblis yang bagi. Bukan Allah bagi. Dalam konsep dia, pokok tersebut tak ada nama. Allah tak bagi tahu nama apa. Tapi syaitan atau Iblis gunakan tajuk untuk goda Adam dengan was-was tadi. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 20, Allah nyatakan, waswasalahum syaitan. Lalu telah waswas pada mereka berdua, itu Adam dan Hawa, syaitan. Dia lahuma ma uriya anhuwa min sawatihima, supaya dia dapat tunjuk pada mereka berdua apa disembunyikan daripada kemaluan mereka berdua. Okey, kemaluan mereka tersembunyi, ditutup ada pakaian. Ni tajuk ada pakaian tu jelas So kita tengok dalam surah Taha itu 119 yang Allah nyatakan apa dia kata tentang syurga ni, Allah nyatakan tentang syurga. Kan kita baca ayat pada minggu yang lepas, Adam alaihissalam, Allah Taala kata pada dia, wa innaka wa annaka fiha alla tajua fiha wala ta'ra. Engkau takkan lapar dan takkan telanjang. Takkan lapar, takkan
telanjang. Memang disebut dalam Quran Karim, maksudnya ketika Allah Ta'ala kata pada Adam bahawa iblis ni adalah musuh kau, jangan dikeluarkan dari syurga, nanti engkau akan malang. Untuk engkau, it is for you, dan syurga tu, engkau takkan lapar, takkan telanjang. So, maksudnya Adam ada pakaian. So iblis nak pakaian Adam tertanggal. Itu maksud dia. Bukannya maksud dia. Tapi tanggal physically lah. Bila dia makan pohon terlarang tu, jatuh pakaian dia. Okay. So, jadi memang iblis nak buat benda berkenaan kena kepada Adam AS. Dan kemudian dalam ayat lain dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Allah katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan Muhammad, dan aku berlindung dengan Tuhan, dengan pentadbir manusia ini. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al-khannas. Waswas al-khannas, makhluk yang kejap datang, kejap pergi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ia mewaswas dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, yang dia ada makhluk ni ada pada jin dan manusia. So maksud dia memang kita kata daripada tajuk ni dengan jelas bahawa bahaya sebenar dia daripada syaitan ni ada di waswaskan kita. Sebalik pada asal macam kita terangkan tadi daripada minggu lepas, dia usahakan kita masuk neraka. Dia usahakan untuk kita masuk neraka, bukan untuk kita sakit. Sebab kesakitan kita tu boleh menyebabkan kita masuk syurga. Kan? Kesakitan kita, kemalangan kita boleh membawa kita masuk syurga. Tapi kalau ada kata apa yang dia nak pegang pada kita adalah untuk supaya kita percaya benda yang tak patut kita percaya. Ataupun beriktikad dengan benda yang tak patut kita iktikad. Sebab dia nak masukkan kita dalam neraka pasal KPI dia kita sakit. Key Performance Index untuk syaitan jin ni adalah kita masuk neraka. Bukannya kita sakit. Bukan kita hilang barang. Bukan kita sekian. Kita hilang barang pada pahala si Allah Ta'ala. Kita kejut barang hilang pun Allah Ta'ala beri pahala penghapusan dosa untuk kita. So basically kalau kita faham kat situ, memang kita kata kena faham bahawa yang paling besar dia boleh buat pada kita adalah masalah apa? Jadikan kita was-was dan rosakkan akidah kita, kepercayaan kita kepada luar daripada apa yang sepatutnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah menceritakan berkenaan dengan tajuk apa yang syaitan, Allah Ta'ala nyatakan syaitan ni musuh nyata, apa dia nak kita buat? Apa dia nak ajar kita buat? Dalam surah Al-Baqarah, ayat ke 160 ya. Okey. Dalam ayat 168 69. 168 169. Saya buka kan. Siapa tak tempat nak buka, saya buka. Kenapa hilang dia? Okey. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 168 169. 168 169. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, kulu mimma fil makkah, daripada apa di muka bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, syaitan ini untuk kamu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, hanyalah syaitan ini perintahkan kamu, ajak kamu dengan perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang keji. Mana dosa besar, dosa kecil, semua sekali dia ajak kamu. Wa an taqulu 'ala Allah, dan juga yang syaitan ajak kamu adalah agar kamu berkata-kata ke atas Allah Ta'ala ma la ta'lamun, apa kalian tidak ketahui. Dia nak kita beriktikad, percaya dan berkatakan tentang Allah Ta'ala apa yang tak patut kita katakan. Itu jelas. Dalam ayat tersebut dengan jelas 167 168 169 surah Al-Baqarah, bahawa memang itu kerja dia. So, okay. Jadi kat sini kita faham. So oleh kerana bahaya besar was-was, pasal Adam AS terpesong ikut dengan apa, dengan tajuk apa, makan pohon terlarang tu kerana was-was daripada syaitan. So paling besar syaitan boleh buat daripada itu was-was. Okay. Jadi Allah Ta'ala sendiri perintah dalam Quran, Allah memerintahkan kita agar kita mohon perlindungan kepadanya daripada syaitan. Syaitan itu syaitan jin. Allah Ta'ala suruh kita minta perlindungan daripada syaitan jin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 200. Allah katakan wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika bisik kepada kamu daripada syaitan sebarang bisikan, sebarang hasutan, maka minta perlindungan dengan Allah daripada dengan Allah Ta'ala.
Sebenarnya dia Allah Ta'ala amat mendengar lagi amat mengetahui. Al-A'raf 200. Kemudian Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun 96-98, Allah nyatakan idfa billati ahsanu sayyi'ah. Balaslah dengan yang terbaik akan benda buruk itu. Mana kalau orang buat benda buruk, balas benda baik. Lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Dan kami lebih mengetahui tentang apa mereka sifatkan. Mereka cakap benda bukan pada engkau, lagi teruk banyak yang kami tahu. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin. Tapi kalau kamu nak buat baik pada orang buat buruk pada kamu ni payah. Maka katakanlah hai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syaitin. Aku lindung engkau daripada bisikan-bisikan hasutan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung engkau hai Tuhan daripada ia hadir kepada mereka hadir kepadaku. Syaitan dengan hadir kepadaku. Sejak Allah Ta'ala suruh Nabi SAW sebelum, walaupun Nabi kita tahu tak dapat datangi oleh syaitan dengan bentuk hasutan. Hasutan tak boleh. Tapi kita faham bahawa Nabi SAW disuruh dalam ayat-ayat ni untuk menjadi panduan kepada kita umat Islam bahawa Nabi disuruh buat baik pada benda buruk yang dibuat oleh kepada benda musuh-musuh baginda. Tapi ketika nak buat baik tadi mungkin susah. Maka disuruh awal-awal lagi supaya nak bagi Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Jangan sampai dia datang untuk kacau Nabi punya mematuhi perintah Allah Ta'ala buat baik pada orang buat buruk. Dan dalam surah Fussilat ayat 34, 36. 34-36. 34-36 Allah nyatakan a'udzubillahi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kan kebaikan tu tidak juga dengan keburukan. Mana baik tak sama dengan buruk. Yang baik tak sama dengan buruk. Idfa' billati ahsan. Balaslah dengan ia yang terbaik. Balaslah dengan yang terbaik. Maksudnya kalau benda buruk orang buat, balaslah baik. Fa idzal ladzi bainaka bainahu adawatun. Maka tiba-tiba nanti orang yang di antara engkau dengannya ada permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim. Maka seolah-olah dia akan menjadi pelindung yang sangat penyayang. Maka kamu buat itu, kamu asyik. Maka orang yang kamu dengan dia ada musuh pun akan jadi pelindung kamu yang sangat penyayang. Namun wama ilaqaha illa alladziina sabaru. Namun tak boleh akan menerima akan arahan ini kecuali orang yang sabar saja. Nak buat baik pada orang yang buat buruk pada kita, ini benda payah. Jadi memang susah. Maka Allah kata takkan boleh buat kecuali orang yang sabar saja. Wama ilaqaha illa dzu hazin azim. Dan takkan boleh membuat akan perkara ini kecuali orang yang mempunyai habuan yang besar. Wa imma yanzaghannaka min syaitan nazghun. Jadi membisik pada kamu, menghasut pada kamu syaitan, ta'id billah, minta perlindunganlah dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Sebenarnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. So dengan ayat-ayat ni sebenarnya kalau kita buka dalam tafsir Ibn Katsir, Muqaddimah tafsir Ibn Katsir, Ibn Katsir rahimahullah dia ambil 3 tempat ni daripada ayat surah apa? Al-A'raf 200 tadi, Mu'minun 98, Fussilat 34-36 tu. Dia kata dalam ayat-ayat berkenaan ada dalil bahawa kita disuruh dengan syaitan manusia buat diplomasi. Allah Ta'ala suruh Nabi balas baik buruk dengan benda baik. Mana orang buat jahat pada Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi balas dengan baik. Tapi dalam masa sama, syaitan manusia kita boleh diplomasi. Syaitan jin, Allah Ta'ala tak suruh kita lawan sendiri. Maka Allah Ta'ala suruh dengan cepat-cepat balik kepada dia minta perlindungan. Balik kepada dia minta perlindungan. Disuruh kita balik kepada dia minta perlindungan. Faham Dia balik pada asal, balik pada asal. Sekejap. Yang apa, assalam, adakah perasaan takut tu seperti tiba-tiba bulu roma naik, apa yang harus kita buat? Kalau kita kata isti'adzah lah. Tapi sering masalah bulu roma naik tu kadang sejuk pun dia. Kalau kita angin sejuk datang kita sejuk kan. Patutnya sejuk tu kalau duduk dalam aircon memang bulu roma naik panjang. So basically tak timbul tajuk masalah kena takut hantu. Balik pada asal tadi pasal yang Allah Ta'ala suruh kita isti'adzah betul-betul ni ketika hasutan. Sebanyak orang kan boleh baca ketika kita dah rasa naik. Dia sibuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca ayat kursi. Ketika mana dia nak buat maksiat tak terfikir pula. Ketika kita nak buat maksiat kan rasa nampak apa kat televisyen orang bercium. Kita tengok juga kenapa? Memang tak isti'adzah. Ketika nak mengumpat, rasa-rasa nak mengumpat ni, nak membawang. Kenapa tak kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Jauhi benda berkenaan dan minta perlindungan Allah Ta'ala syaitan dirajam. So banyak orang dia sibuk tentang bab itu, dia tinggal bab yang satu lagi. Yang mana memang kita kata dari segi sudut apa? Sudut kepercayaan, kita disuruh untuk percaya berkenaan dengan syaitan atau jin pada kita. Tetapi dalam masa yang sama,
keluasan gangguan dia tadi pada bisikan saja. Bukan kepada masalah gigit kita, patahkan tengkuk kita, hilangkan buku kita, jadikan kita punya nasi tak masak, gulai tak siap, tak ada. Itu bukan ajaran Islam. So balik pada asal tu. Bahkan dalam konsep ni juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 201, kau ini orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika menyentuh mereka sebarang gangguan daripada syaitan. Tazakkaru, mereka beringat. Mereka terus ingat Allah Taala semula. Fa idza hum mubsirun, maka mereka tiba-tiba mereka kan jelas dapat lihat akan benda-betul benda salah. Dia kata wa ikhwanuhum, ya, yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka teman-teman mereka di kalangan orang fasik akan memsatan, kemudian takkan mereka akan berhenti-henti. Itu nak fahamkan berkenaan masalah syaitan ni sentiasa akan goda kita dan takkan bawa kita ke tempat lain kecuali untuk kita semakin kufur dan juga sesat. Okey. So kalau kita faham kat situ daripada segi kita baca tadi, memang kita kata memang semua benda tersebut berkait dengan tajuk yang kita nyatakan, bahawa sebenarnya dia punya kuasa tadi yang paling kuat adalah hasutan. Bukan masalah kita sakit. Dan dalam ayat-ayat tadi kita menyampah mana meskipun kita buat diplomasi. Tapi syaitan jin jangan lawan dengan diri sendiri. Awak tak ada kuasa untuk lawan syaitan jin kecuali awak balik kepada Allah Ta'ala minta perlindungan. Itu sebab kenapa dalam konsep ni memang disuruh dalam ayat tadi, macam Ibn Katsir kata, tak ada keempat. Ayat ni ada 4, ada 3, tak ada keempat. Yang mana disuruh kita untuk minta perlindungan daripada syaitan jin punya hasutan. Bukan daripada masalah fizikal. Masalah fizikal syaitan manusia kita diplomasi. Kita bagi kuih lah, hujung. Tapi syaitan jin kita cepat-cepat minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Sebab tak ada siapa boleh lindungi kita daripada syaitan jin kecuali apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi jangan kena faham itu. So, jadi dengan sebab itu kita kena faham sampai sudut itu kita nak jelaskan. Okey. Jadi ada soalan. Kita berhenti sekejap ada soalan. So tadi macam tu, perasaan takut seperti bulu roma naik tu, itu bukan kesuruh kita buat apa-apa. Begitu sebagainya. Kalau kita ketakutan dan sebagainya, kita sebut bismillah tadi pun boleh, tak ada masalah. Tak ada ajarkan kita untuk ketakutan kerana rasa ada hantu boleh gigit kita, tak ada. Dia tak boleh kacau kita. Bab bisikan je. Bisikan contoh macam suruh kita teruskan duduk depan televisyen. Isti'azah ada banyak-banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi larilah, jangan duduk diam-diam di situ. Syaitan kat televisyen tu tak boleh hilang. Syaitan manusia tak perlu isti'adzah. Syaitan kita isti'adzah ni syaitan jin. Bukan syaitan manusia. Adalah syaitan jin ke syaitan manusia. Okey, ada soalan. Saya tak buka Facebook je, saya tak nampak soalan kat Facebook. Saya nampak soalan kalau anda kata kat Zoom je. Ustaz, nak tanya sikit. Ya, sila. Kita nampak masyarakat kita ada yang macam tak nak pergi ke kawasan-kawasan, tak nak pergi kawasan-kawasan macam yang orang kata kuatiri ada sebab ada banyak jin, tak nak ada gangguan tu. Macam mana? Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkenaan dengan ketakutan orang manusia terhadap kawasan ekonomi jin. Ada jin ganggu dan sebagainya. Okey, jadi macam saya sebut tadi kan, pada asalnya orang yang takut tadi, dia takut apa sebenarnya? Sebab saya nak faham kan, boleh kita sebut tadi kan, syaitan jin tidak ada kuasa fizikal. Okey, sesatkan kita, was-waskan kita, ya boleh. Sihir kita nampak benda tak nampak, boleh. Dia ada kuasa tadi. Allah Ta'ala berikan. Nampak benda tak nampak, jadi nampak. Macam apa? Nampak kampung bunian. Dan tak ada kampung tak wujud pun. Dia kena sihir. So, jadi ketakutan tadi tu lebih kepada masalah kejahilan. Kembali pada asal kalau kita sebutkan tadi, kalau sekiranya kita bagi ayam seekor pada jin tu, suruh dia makan, suruh sembelih. Ayam seekor jangan sembelih, bagi hidup. Kambing seekor jangan sembelih, bagi hidup. Macam Nyi Roro Kidul yang dong bagi kepala kerbau tu kan. Jangan bagi kepala kerbau, bagi kerbau seekor, jangan bunuh. Sampai kiamat jin tu tak boleh bunuh. Kat sini masalah. Mungkin ada orang kata, tapi kan kita kan tahu kisah apa Ifrit. Memang jin ada kuasa.
Satu peringkat dulu Allah Ta'ala beri mereka kuasai bumi ni. Dan bahkan ketika zaman Sulaiman AS, dipulangkan balik keupayaan mereka untuk bekerja bagi Sulaiman. Lepas Sulaiman tak ada, tak boleh dah. Itu sekarang ni macam orang kita tarik emas lah, tarik sekian lah, kurun jin keluarkan emas dari gunung dan sebagainya. Ini semua delusional dipanggil. Ini adalah khayalan semata-mata. Kan ada orang saya dengar dia kata apa, dia dapat emas nak jual dan sebagainya pun bukan emas pun, buat kedai emas bukan emas pun. Benda-benda sini kita kata benda yang sering berlaku pada masyarakat. So balik pada asal berapa besar kita nak kena percaya dia kekuasaan jin tadi. Sebab kita balik pada asal, kita sebut tadi kan, dia cuma boleh sihir kita, was-waskan kita. Siapa yang boleh diwaswaskan, digoda dan diwaswaskan oleh syaitan, jin ni, ada yang akan ikut. Dan bahkan siapa disihir, dia akan tak nampak apa yang nampak. Sebab fizikal tak boleh. Dia gigit kita ke, patahkan tekuk kita tak boleh. Sebab tak boleh? Sebab memang Allah tarik daripada mereka kekuatan tadi. Sebab tu bila kita makan, kita buang makanan, baru dia makan sisa kita. Jadi macam mana kita nak kita nak buat benda berkenaan? Okey. Maksudnya kalau orang tu percaya, dia ada pelik sebab dia percaya benda yang tak diajar, dia percaya oleh Nabi SAW. Sebab tu memang kepercayaan tentang tempat gangguan ni zaman Arab dulu pun ada. Sebab tu Allah turunkan ayat Quran. Turunkan ayat Quran. Kan apa yang datang dalam Quran tadi menyuruh kita supaya jangan lagi buat benda tersebut. Sebab ini kepercayaan lama. Kepercayaan bahawa hantu lah, syaitan menguasai gunung dan sebagainya kan. Dan hutan ni dia pegang, tak boleh. Pasal dia makhluk yang kita panggil apa, kalau dia ada sekalipun, dia tidak berkuasa physically kepada kita. Tapi sihir kita, bila kita percaya pada dia, ya. Kuasai kita kalau kita ya. Tapi luar itu tak boleh. Okay? Soalan dari YouTube Ustaz. If ada Rocky peruqyah ajak jin masuk Islam, tu betul ke? Ke jin tu berlakon je dia orang masuk Islam? Okey. Tentang peruqyah, tukang jampi ni saya masalah juga kalau sebut peruqyah ni. Itu ada soalan yang saya pernah tanya waktu kat AJN tu, waktu pembentangan kita kerja tajuk ni. Memang ada setengah peruqyah datang. Orang geng masuk kumpulan perwatan Islam, sokong perwatan Islam ni datang. So bila saya terangkan dia tak puas hati. Lalu dia bangun, dia tanya soalan, dia kata benda ni berlaku dan sebagainya. Saya kata soalan saya mudah. Saya kata Nabi baca Quran, jin masuk Islam tanpa menggelupur. Kita solat, syaitan datang. Kan lari, dia kacau kita. Kita baca apa dalam solat? Kita baca Quran. Dan kita baca Quran lah ketika mana kita baca Quran, kita disuruh dalam surah An-Nahl kan. Untuk Allah Taala kata fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu nak baca Quran, maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan direjam. Maksudnya bila kita baca Quran, kena isti'adzah sebab syaitan lari ke syaitan datang. Kita disuruh nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah Taala. Sebab syaitan datang. So jadi basically syaitan tak lari ketika baca Quran. Jadi saya tanya soalan, kenapa bila abang baca, saya kata, jin tu menggelupur? Ada jawapan tak? Saya tanya soalan tu je, dia tak ada jawab. So, kenapa? Mula-mula tu dia try jawab, dia kata ikut niat. Saya kata bagusnya abang kan, baca Quran pakai niat suka hati abang. Bukan. Lepas tu dia cakap lagi, dia sebut tentang orang lebam badan. Saya kata lah benda tu boleh berlaku kerana malnutrition dan sebagainya. Mungkin air dia minum, kawasan tu air tercemar. Itu berlaku menyebabkan badan dia bengkak-bengkak dan sebagainya. Alergik. Bukan sebab tu, saya sendiri alergik Panadol. Saya makan Panadol. Saya makan Panadol pagi hari ni, besok muka saya bengkak. Dia bengkak. Lepas tu hari kedua bengkak ke sini. Ketiga bengkak sini. So bukan sebab hantu. So itu benda tu lebih baik kita faham benda fizikal. So balik pada asal Nabi tak suruh kita percaya perbuatan syaitan untuk ganggu kita. Yang tak esah syaitan tadi kan. Yang bila keledai tersadung, kan sahabat tu kata tak esah syaitan. Kan Nabi kata jangan cakap. Kalau kita cakap, kita serah kepada syaitan jin tadi macam authority, macam satu pengiktirafan. Sedangkan dia tak boleh buat. Sebab tu Nabi kata jangan cakap. Nabi kata jangan cakap sebab itu, sebab basically dia tak boleh buat. Okay, jadi bila saya kata bila abang baca kenapa ni? Jadi dah sikit dia kata apa? Ikut kadar ketakwaan. Saya kata amboi, abang lagi takwa daripada orang lain ke? Ni bukan jadi. Sampai imam dekat masjid pun baca abang baca. Kenapa abang baca jin tu menggelupur? Ada jawapan tak? Okay, kat sini tajuk dia. Bila peruqyah tadi kata jin tu masuk Islam. Tidak mustahil syaitan jin tadi kan.
jin tu tipu. Buat-buat. Mungkin lepas dia keluar tu dia mengaku je, orang tak nampak pun. So peruqyah tu perasanlah bila dia macam bila orang tu ruqyah orang, dia sebenarnya dalam konsep dia ada 3 kedudukan. Bila kalau dia kata yang jawapan betul dia kenapa jin tu menggelupur, konon mengaku Islam lah, takutlah keluar, supaya dapat tangkap peruqyah tadi, pesakit dan orang keliling. Kalau dia baca tak jadi, orang tu akan tinggalkan perbuatan tersebut. Tapi bila dia bagi perbuatan tu dia asyik lari, so peruqyah tadi akan rasa sayalah yang mengeluarkan syaitan daripada badan orang. Yang orang ramai pun mula percaya peruqyah tadi yang menyembuhkan orang. Pesakit tu pun macam tu juga. Dan berakhir apa jadi? Bila mati peruqyah tersebut, orang yang ruqyah tadi mati, orang ingat dunia kiamat. Bila tak boleh sembuh dah lah, kalau tok guru tu ada lagi, kalau ustaz tu ada lagi. Ini masalah. Sebab sini orang tak nampak. So di situ biciknya permainan syaitan untuk menjadikan orang ramai bergantung dengan peruqyah tadi. Pada zaman Nabi dulu ruqyah berlaku, tapi ruqyah zaman Nabi SAW berlaku dibacakan ayat-ayat Quran, contoh macam Al-Fatihah dibaca pada orang kena sengat, orang gila sebagainya. Orang bukan Islam. Orang Islam boleh baca sendiri. Orang Islam boleh baca sendiri. Tak perlukan kepada orang lain bacakan. Itu nak kena fahamkan. Sebab tu Nabi SAW bila kita jumpa orang kan, Nabi tak baca Al-Quran. Bila Nabi baca, kan macam Nabi kata Asallallahu azim, Rabbal Arsyil azim ayyashfiak. Dia doa. Aku minta Allah Ta'ala yang agung, Tuhan Arsyil agung agar sembuhkan kau. Itu doa. So tak timbul tajuk masalah kita kata berlaku masuk Islam tu, kita pun tak tahu entah dia tidak. So dia boleh tipu. Macam masuk botol lah. Bila dia kata, saya dah igak masuk botol. Saya masukkan dalam botol jin tadi. Tak lepas dia keluar, dia bilang jin tu keluar balik. Ejek dia, bodoh dia tu. Tipu orang tu supaya dia percaya diri dia ada kehebatan tadi. Okey. Macam mana dengan orang yang kena santau, muntah dengan nyata dan fizikal? Itu saya kata tadi, orang tersebut boleh kena sihir. Barang tak ada nampak ada. Kalau Musa boleh nampak tongkat dan tali jadi ular, macam mana pula orang yang kena santau tadi tak ada kaca, nampak kaca? Boleh je. Itu dipanggil sihir. Sebab orang tak pernah mati kena sihir, orang tu mati kena dia tak makan. Sebab orang kena sihir biasanya dia akan berhenti makan. Dia akan risau, runsing dan sebagainya. Akhirnya sampailah sekali dia tak boleh sihat dah. Itu tajuk asal. Bukan sebab kerana benda tersebut orang tu fizikal. Kalau dia kata jumpa doktor pun nampak. Saya kata doktor, kalau Musa boleh kena sihir, satu padang tempat perhimpunan tu, semua kena sihir. Semua nampak tongkat dan tali jadi ular. Apa masalahnya kalau penyihir tadi menyihir doktor ke hospital, menyihir orang ni, semua tempat dia pergi dia sihir. Sampai last sekali dia percaya bahawa memang dia ada kaca dalam badan. Awak tak makan tak macam boleh kena. Awak tak masuk dalam badan, awak tiba-tiba muntah kaca. Orang tu hantar pakai jentik kuku gitu. Hantar dekat makanan awak, masuk dalam. Sedangkan benda tersebut adalah macam saya sebut tadi kan. Kita kata kalau kita kena sihir, Nabi pernah kena sihir. Ia bukan masalah kita kata benda tersebut ada. Sebab benda ada nampak, benda tak ada nampak ada. Benda tak ada nampak ada, bukan benda fizikal. So adakah syirik? Adakah syirik jika percaya dan takutkan hantu? Kalau kita mengaku bahawa dia ada kuasa diri kita je lah. Takutkan hantu tadi betul-betul mata nak bunuh kita ke sebagainya, ya syirik. So Allah tak bagi dia kuasa tadi. Awak kata dia ada kuasa, dia buat apa? Sebab tu hatta kita bertanya benda gaib. Nanti insyaAllah kita tajuk akan datang perbincangan kita pasal benda gaib. Sebab jin ni dia gaib dari mata kita. Tapi sebenarnya bukan gaib dari mata kita. Tadi maksud dia tahu benda gaib semua sekali. Sebab tu nanti kita akan bincangkan. Pasal gaib yang orang sering tanya tukang telik. Tanya tukang telik berkenaan dengan umur lah, masa depan dan sebagainya. So syaitan jin ni, dia akan ada terlibat tajuk ni. Tapi dalam masa sama kita kata, kita percaya saja dia ada ilmu tadi, ilmu gaib tadi, kita telah syirik. Kita pergi pada bomoh atau tukang telik, mendapatkan perkhidmatan pada orang sebut percaya dengan apa orang tu kata. Kan Nabi kata tak terima solat 40 hari dalam Sahih Muslim. Dan Nabi kata dalam satu hadis yang lain, Nabi kata dalam Sunan Abu Daud, dia telah kufur terhadap apa turun pada Muhammad SAW. So memang basically kalau itu membawa pada syirik, yes. Membawa pada syirik. Kita kata benda berkenaan memang takutkan hantu tadi memang membawa pada benda berkenaan. Pasal dia lupa untuk percaya apa Nabi suruh percaya. Dia kadang takut hantu luar. Macam-macam dia pagar rumah, panggil ustaz pagar rumah. Lepas tu dalam rumah yang sama tengok benda-benda yang tak elok dekat televisyen. Jadi hantu mana yang tak keluar? Bila dia kata yang tu dia buatnya tu, hantu mana yang hilang sebenarnya? Dia sibuk jaga konon hantu tapi dia jadi hantu balik. Buat apa? Dia tengok benda yang tak bukan dekat televisyen, sedangkan dia pagar rumah daripada syaitan. So syaitan mana yang lepas sebenarnya? Apa benda syaitan yang dia suruh percaya ni? Okey? Baik. So
soalan. Ketika Iblis bisik pada Adam alaihissalam makan pohon terlarang, buah peristiwa ini berlaku dalam syurga. Soalan Iblis boleh ke syurga ke? Ya. Kan Iblis kita terangkan itu. Ini mungkin baru sekali kot datang kelas. Pasal kelas yang dahulu kita kata bahawa Iblis memang seekor jin yang ditinggalkan dalam syurga. Bahkan Iblis duduk dalam syurga sebelum Adam alaihissalam. Dia bukannya ni. Jadi dia kata kalau syaitan ni jin yang kacau kita, dia kata syaitan jin ni kalau nak kacau kita, dia minta dengan Allah Ta'ala dulu ke Ustaz, dulu dah bagi dah, Allah bagi dah izin. Hamba-Ku kamu tak ada kuasa ke atasnya kecuali siapa ikut kau di kalangan yang sesat. So Allah Ta'ala dah buka, dah ruang kat situ, daripada dulu lagi. Dan dalam Melayu selalulah hantu cekik orang, tampar orang, campak lah. Boleh ke syaitan disentuh kita? Kan saya sebut tadi kan, kita makan, buang baru dia dapat ambil. Cerita Melayu ni mengarut kan. Bahkan kita kat Malaysia ni sebenarnya zaman dulu tahun 70-an, 60-an akhir 60-an, awal 70-an, kita dah keluar kan, segala khurafat dan tahyul dongeng ni buang daripada televisyen. So ketika tu sikit je benda-benda pelik ni kat Malaysia dan masyarakat kita ni tak ni. Lepas daripada tahun bila, tahun 90-an awal, bila masuk cerita hantu, hantu Korea, hantu Jepun, Ju-on lah apa sebagainya, lepas tu orang tengok. Lepas tu adalah pengusaha filem Malaysia marah. Dia kata, orang luar negara buat boleh, tapi kita orang Malaysia buat tak boleh. Lepas tu keluarlah adalah siapa menteri yang tak bijak bagi izin untuk keluar cerita dari hantulah, saka dan sebagainya. So last sekali masyarakat kita Islam sekarang ni semua salahkan hantu. Dia malas untuk bekerja, dia salahkan hantu. Dia malas untuk bergerak, dia salahkan hantu. Perut dia buncit, tak tahan pinggang dia salahkan hantu juga. Semua salahkan saka, pasal tak sekarang? Dan tumbuhnya macam cendawan, tempat-tempat panggil apa? Tempat-tempat konon perubatan Islam. Perubatan Islam tadi. Orang Islam dah tak ada tempat nak berdoa kepada Allah Ta'ala dah. Tunggu datang jumpa macam orang kafir jumpa sami, jumpa padri. Kita umat Islam ni semua orang ada jalan sendiri. Minta kepada Allah Ta'ala, merayu kepada Allah Ta'ala sepertiga akhir malam. Kenapa tak bangun? Sanggup pergi jumpa bomoh, pergi kena nilai ke mana, bagi bawa kereta, tapi seperti akhir malam di rumah sendiri tak pernah berdoa. Macam mana? Dia itu masalah kan. Kedua, dalam Melayu, dia ngarut. Assalamualaikum Ustaz, mengapakah was-was masa bulan Yutan selepas isti'adah? Sebab mana kita sebut tadi lah, Nabi SAW, kita kata diberikan izin untuk terkena. Kita punya isti'adah, tadi kita perlindungan. Lepas tu minta lagi. Kita ingat kita ada power lebih dari Nabi ke? Sedangkan Nabi sendiri pun diganggu, macam mana awak boleh tak diganggu? Cuma Nabi SAW Allah Ta'ala lindung. Sebab Allah Ta'ala sebut dari akhir surah Jin. Nanti kita akan bacakan nanti tajuk itu sebab Nabi dilindungi daripada hasutan syaitan, nanti kita bincang kemudian. Tapi yang kes ni kena faham sikit. Okey. Adakah sebab lemah iman ataupun banyak dosa atau taubat tak sempurna? Itu semua kebarangkalian yang ada. Kan, tak ikhlas ke, tak ikut sunnah ke, taubat tak ikut sunnah, you buat benda remukan, taubat dengan cara-cara tertentu kan. Ada zikir-zikir, amalan-amalan zikir-zikir yang tidak syar'i. Mungkin benda tu datang. Okay. Ketiga, kat tempat Ana ada orang berperbuatan Islam kononnya siap tunjukkan bila pecah telur ada jarum. Dan bila berubat tu dia dalam surau. Dia kata buat masyarakat lagi percaya. Ini masalah surau, masalah dia Masjid Haram dulu. Bukan kalau Nabi pun boleh dikacau oleh iblis. Siapa orang yang kita dalam Malaysia ni dalam surau tak ada syaitan masuk? Awak solat tu kan syaitan datang, kacau awak. Macam mana pula dia kata dalam surau takkan syaitan masuk? Awak datang mazhab mana? Dia kefahaman ni masalah lah kita macam kes ni. Balik pada asal, tajuk tadi kan telur tu kan. Dia konon buat ni nampak jarum lah, nampak darah sebagainya. Semua tu untuk tambahkan kepada dia pengikut. In the end, orang-orang macam ni, kan dia dapat sihir manusia untuk tempoh tertentu, sampai satu peringkat dia berhenti. Macam tu apa yang murah guru gaib-gaib yang buat kelapa tembikai kan, betul, kemudian yang bilang keluar itu kan selepas MH370 tu. Jadi kisah dia ni sebenarnya saya ingat waktu saya dekat Perak tahun 91-92 memang ada kawan-kawan saya memang belajar silat gaib dengan dia. Mungkin tutup guru dia lah. Jadi bila kisah-kisah tadi memang saya dengar lama lah. Teropong buluh lah, nampak lah apa benda jadi dan sebagainya. Dia banyak orang percaya. Bahkan sebenarnya ketika dia buat dulu tu memang sangat-sangat hebat. Orang panggil dia bomoh antarabangsa, bomoh VIP. Tapi bila satu peringkat Allah Ta'ala nak malukan dia, tengok apa jadi. Lepas satu Allah Ta'ala malukan dia.
Allah Ta'ala dedahkan keburukan, lepas sekali dia terpaksa mengaku, saya buat lakonan saja. So dekat sini kena faham. Memang ada satu peringkat manusia ni yang pandai bersihir dan sebagainya, macam bedah batin lah, bedah buka lutut orang, kemudian konon keluarkan arthritis, keluarkan nanah dan darah. Jadi benda ni memang Allah Ta'ala jadikan berlaku. Tapi benda ni akan berhenti satu peringkat nanti. Seorang-orang macam ni dia akan hilang kuasa dia day by day, time by time dia akan hilang. Allah Ta'ala bagi dia istidraj. Buat jadi lah sekali, tak jadi. Dia akan berhenti. Okay, dengan sebab itu tak usah pelik. Baik, salam Ustaz, macam mana saka pula? Tu saya kata macam ni saka tadi. Awak ni hamba Allah, mana ada perjanjian dengan syaitan? Perjanjian syaitan, dia tak bind, tahu tak? Tapi orang percaya, siapa percaya jadilah. Siapa percaya jadi. Tok nenek dengan saka akan cari anak cucu sebagaimana tuan baru bila tuannya mati. Macam mana nak buat untuk elak semua ni? Jangan percaya. Dia sebenarnya kalau kes pindah-pindah, dia kena bagi macam atuk tadi, nak pindah pada cucu, dia kena bagi bacaan, kena bagi cincin ke apa dan sebagainya untuk bagi pada anak cucu dia tadi untuk terima. Dia dan anak cucu dia kena amalkan. Tak amal tak jadi. Kalau tak berterusan amal tak jadi. Benda berhenti. Dia pasal kepercayaan tadilah, kepercayaan itu membawa kepada perkara tersebut. Sedangkan balik pada asal, kan, bagi seekor ayam pun dia tak boleh, telur ayam dia tak boleh rebus. Saka tadi bagi dia. Yang saya sebut saka-saka ni kan, orang kita Melayu kita ni macam ni lagi cerita dia. Kalau ikutkan pada saka ni, family saya pun dituduh ada saka. Saya punya family, ada bomoh tuduh ada saka. Saya ingat ada seorang ustaz sesat. Dia kononnya nak pinang kakak saya. Tetapi saya tak kat Malaysia waktu tu. Tapi ketika nak pinang tu, ada kawan-kawan dia cakap, ustaz sesat lah. Kau berani ke? Dia sebut nama abang saya. Adik si siapa tu, ni apa kau nak kahwin, dia ada saka tu. Tak jadi terus ustaz yang sesat tu. Tak jadi alhamdulillah tak jadi abang ipar saya. Balik pada asal, memang kita kata benda ni memang diorang pada alam mistik diorang ni memang ada lah ajaran tadi. Kita yang ada sekali, yang dituduh ni tak ada pun. Balik pada asal, amalan tadi kena ambil, kena baca. Kalau dia kata untuk pindah daripada atuk ke nenek cucu sebagainya kan, kena ada amalan diambil, kena ada zikir. Saya ingat dekat sekolah saya, seorang budak ni, atuk dia takut sangat cucu kena buli, dia bagi ayat pendinding, kena baca-baca, amal-amalkan. Tiba-tiba budak ni jadi sawan, gitu gerah terkatil. Sebab amalan, atau dia sebut tadi, amalan zikir, rekaan atuk nenek dia. Last sekali anak cucu tadi rosak. Sebab kepercayaan kononnya dia baca ni dia akan selamat. Ni balik pada asal lah. Sebab kita tahu bahawa kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala tak perlu pada ajaran orang macam tu. Tapi bila zikir-zikir tu diamalkan, dah sekali tak macam orang tarikat gila isin. Pelik kan? Amal baca zikir jadi gila. Mana ada sahabat Nabi gila? Macam mana awak boleh gila zikir ingat Allah Ta'ala? Sedangkan para sahabat Nabi puluhan ribu beramal dengan ajaran Nabi, tak ada seorang pun gila. Itu kena faham betul kat situ. Kemudian dia kata, jadi pada asal saka ni cuma orang Melayu kita lah yang kita kata beri percaya. Dan bahkan terutama lepas daripada zaman waris jari hantu, cerita saka, jangan pandang belakang, jangan pandang atas bawah kiri kanan, jangan tu kan, yang cerita-cerita Melayu tu makin bertambah kepercayaan tentang perkara ni. Dengan zaman dulu kalau kita ingat cerita Piramli pun kena potong. Tiga Abdul tu, saya ingat tahun saya kecil tu, tahun 80-an, cerita Piramli ketika bapak dia datang, wahai anakku Abdul Wahab, apa kan? Dia disebutkan berkenaan dengan ni, suruh jumpa dengan lawyer. Zaman dulu potong tau untuk buang khurafat dan dongeng. Tapi zaman kita sekarang masuk balik. Ini masalah dia bila kita beri kepada masyarakat benda-benda macam ni untuk jadi hidangan harian mereka. Cerita daripada Indonesia macam apa, bawang putih, bawang merah lah, pari-pari. Mana ada Allah Ta'ala dalam kisah ni? Dalam kisah-kisah Melayu ni macam tu juga. Dia ada ustaz. Allah Ta'ala untuk diri dia mana? Kalau kita mati nanti balik kepada Allah Ta'ala, tak ada hentayangan roh kita di muka bumi lah. Yang balik asal Adakah syirik seorang kalau mandi bunga untuk dapat jodoh atau minum air untuk lembutkan hati untuk kahwin? Ya. Walaupun saya dengar ada ustaz tertentu yang kata tak salah mandi bunga. Ni salah So kita mandi bunga tadi tidak boleh mengubah apa-apa. Mandi awak tak boleh mengubah apa-apa. Nak doa pada Allah Ta'ala. Tak ada syarat mandi. Bunga apa nak letak, baca apa ayat, semuanya adalah gagal. Ini semua. Siapa percaya macam tu dan tak pelik kalau orang biasa amal macam ni, nampak bukan. Sebab dia dah serahkan panca indera dia kepada jin untuk dimainkan. Dan jin yang saya maksudkan nanti kita bincang tentang Qorin. Baik.
Okey. Adakah iblis masih hidup sehingga zaman sekarang? Ikut kepada Al-Quran Karim, ya. Al-Quran Karim berikan ya, kan Allah Taala berikan penangguhan. Dan menurut teori konspirasi barat, iblis merupakan mastermind. Dia apa sebab mastermind pula? Setiap orang yang kafir, ya, ataupun munafik atau musyrik, ya, ataupun ahli kitab yang kafir tadi, semua tadi yang kita kata syaitan tu secara umumnya tak payah tunggu iblis jadi mastermind. Kadang-kadang manusia ni pun ada syaitan jin, syaitan manusia. So tak perlu kepada jadi mastermind dia dalam pergerakan tersusun untuk merosakkan manusia sehingga hari kiamat. Tak ada. Kita kata tak perlu bermain dia sebab memang manusia ni kita kata dari segi asal memang godaan tu berlaku. Tapi keluar macam Abu Lahab, Abu Jahal, kan apa Walid bin Mughirah, Firaun sendiri, kan atau apa pemimpin-pemimpin yang sesat pada zaman apa yang kafir pada zaman para anbiya. Semua tu tadi kita tahu godaan syaitan pada dia. Tapi nak katakan mastermind iblis taklah kesemuanya. Allah Taala berjanji kepada kita ni ada nafsu kita sebagai mengikuti kehendak iblis tadi. Dia bukan satu part, dia mesti ada banyak part. Yang berlaku. Baik, adakah iblis satu saja sebab immortal dan juga beranak pinak? Beranak pinak itu dipanggil iblis lagi, syaitan. Tak. Iblis satu je. Kalau orang kata innaka minal munzarin, engkau daripada innaka. Ka tu untuk singular. Engkau di kalangan makhluk yang ditangguhkan sampai hari yang waktu yang dimaklumkan. So maksudnya iblis ekor je yang hidup sampai sekarang. Yang anak cucu dia mati. Syaitan. Tapi gelaran iblis tadi dah dibilang sebagai syaitan. Dipanggil dia sebagai common syaitan. Tidak ada. Syaitan semua sama. Iblis atas ekor syaitan. Dia bukan bapa syaitan. Bahkan dia adalah syaitan. Salah satu syaitan yang ada. Yeah? Baik. Assalamualaikum. Apa pandangan untuk orang yang sentiasa play Al-Quran tapi tak baca straight daripada Quran. Bandar play Quran audio sambil kurang beri perhatian, menonton TV, tidur. Dosa tak? Dia balik pada asal benda ni tajuk masalah pemalas. Dia pasal kes dia tajuk Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira, menjadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Syaitan takkan masuk rumah, syaitan lari di rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Tapi dia malas nak baca, lalu kemudian dia harapkan dapat result. Ini masalah jugalah. Ini benda salah. So kita kata balik pada asal, suruh bacalah. Awak pasang benda tu takkan sama seperti kesan awak membaca. Pasal disuruh kita baca, bukan disuruh kita dengar. Disuruh baca. Tapi dia style malas lah, pemalas panggil. Dosa ke tidak kan? Tengok berasal pada keadaan niat lah. Kalau dia pemalas memang tak senonoh perangai, memang dosa lah. Sengaja meninggalkan membaca Quran, pasang kaset, pasang tape, pasang audio untuk supaya bacakan Quran kat rumah dia. Tapi dia tengok televisyen, tengok benda-benda bukan. Tengok Korea lah, tengok apa, kemudian tiba-tiba harapkan rumah dia terjaga. Ini masalah. Ini delusional panggil. Boleh tak Ustaz terangkan ada sebahagian orang yang boleh nak melihat perkembangan jin? Sixth sense. Jawapannya tidak. Balik pada asal Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Pasal dalam ayat 27 surah Al-A'raf tadi, kita terangkan tak boleh. Kalau dia kena sihir dengan jin tu je. Dia kena sihir dengan jin tu je. Adapun kalau anda kata dia tiba-tiba ada mata terbuka, Imam Syafi'i kata orang tu reject. Imam Syafi'i tolak penyaksian siapa kata nampak jin, kecuali orang tu Nabi. Kalau bukan Nabi, maka dia buang. Tak boleh. Baik. Budak kecil takut. Sekejap. Laju kan. Budak kecil ketika gelap, macam mana kita nak nasihatkan mereka? Pasal mak bapak dah ajar. Mak bapak ajar sebenarnya. Dalam gelap kita takutkan hantu. Kita tengokkan cerita hantu pada dia. Kita malas nak ambil anak. Biasa ni kisah benar. Kita malas nak ambil anak kita. Dia pergi tempat gelap. Bilik belakang. Kita malas nak bangun. Kita kata, ambil dia. So budak tu dia takut. Secara peribadi saya, anak saya tak ajar takut benda tu. Dia pergi masuk bilik gelap ke kita pada lampu pun dia main suka hati dia yang gelap. Tak ada takut apa pun. Dia takut abu. Siapa tak pasal dia punya sepupu datang takut apa? Nampak benda kat merayak dekat apa, lalat ke, habuk ke, nampak ada takut. Adapun untuk gelap-gelap takut tak ada, tak diajar. Sebenarnya salah mak bapak sendiri mengajarkan anak takut. Sebab tu saya ingat kat Yaman tu, ada seorang kawan saya, dia ada adik dia umur 5 tahun. Saya datang kampung tu, adik dia 5-6 tahun je umur dia. Dia naik bukit, rumah dia orang macam bukit gitu kan. Bukit. So jadi rumah dia kat sini, atas sini kan, apa ni kat apa rumah atuk nenek dia sebagainya kan. Jadi dia orang nak naik turun bukit tu, suka hati dia. Tengah malam dia bawa torchlight, takut anjing. Dia takut anjing. Dia tak takut hantu. Anjing dia takut. Hantu dia tak takut. Sebab tak diajar.
So basically orang kita sebenarnya ajar takut hantu. Tengok televisyen cerita hantu. Oh, apa tu? Oh, apa tu? Dan sekali kita ajarlah. Kita yang gatal. Okey. Soalan kedua, apakah ciri-ciri utama supaya kita boleh kenal pasti syaitan di kalangan manusia? Ya, yang mengajak kita supaya kufur kepada Ta'ala, syaitan manusia lah tu. Yang persoalkan hukum Allah Ta'ala, yang kata Allah Ta'ala tak tahu, dia tahu. Yang contoh macam apa kata hukum Allah Ta'ala tak betul, macam sistem kufur. Sistem kufur kan. Dia kumpulan yang kita kata, kalau kita kata keseluruhan, orang munafik pun syaitan manusia lah. Orang munafik, orang menentang perintah Tuhan, kan, orang yang menyembunyikan kebenaran, itu syaitan manusia lah tu. Dia tak dikatakan sebagai syaitan tu. Boleh tak dianggap Christian missionary sebagai syaitan di kalangan manusia? Ya, boleh kita kata macam tu. Tapi yang jangan lupa, Muslim yang tak solat. Orang Muslim yang ajar ilmu hakikat makrifat. Yang tinggalkan solat. Yang persoalkan tentang Allah Ta'ala jadikan kekufuran, kemaksiatan ni, dia kata tak salah. Dia tinggalkan dakwah yang betul, dia buat benda ni. Syaitan manusia jugalah. Bukan mesti masalah syaitan orang kafir tu saja. Kau munafik pun ada. Di kalangan orang Islam, ada orang munafik dan dipanggil menjadi syaitan juga. Okey. Dia kata ada jiran non-Muslim saya beritahu dia ada dengar bunyi gangguan, guli jatuh, bunyi lesung, bising di tingkat atas rumah padahal rumah tu tak ada penghuni. Adakah syaitan ganggu non-Muslim juga? Semua orang syaitan akan beri. Maksud dia tajuk ni, syaitan ni bukan ganggu orang Islam saja. Untuk orang Islam dia gangguan dia. Untuk yang satu tu gangguan sama. Siapa kata dia tak ganggu? Ni bahkan pada orang kafir lagi kuat kuasa. Kuasa dia kat atas orang kafir lagi kuat. Lagi kufur seorang tu, lagi banyaklah kuasa syaitan kepada dia. Dia bukannya maksud dia makin orang tu kufur, makin syaitan tak kacau, tak. Syaitan akan beri pada dia. Makin dia lepas tu akan cubalah cari. Dia punya bomoh lah, dia punya apa sami ke untuk halau hantu tadi. Itu balik pada asal, benda tak kacau pun. Okay? Baik. Assalamualaikum. Okay, soalan di atas akhirnya. Yang akhir InsyaAllah di atas soalan akhirnya. Okay, baik. Saya berhenti ni. So insyaAllah kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian insyaAllah pada minggu yang akan datang. Berkenaan dengan sambungannya. Pasal tajuk dia bila kita kata syaitan jin ni, dia was-waskan kita. So soalan, ada tak dia punya kuasa lebih? Dia power untuk tahu benda gaib dan sebagainya. So kita akan bincangkan. So keluasan tajuk ni pada masalah ni. Orang Melayu kita banyak percaya bahawa syaitan punya kuasa kat atas diri kita mengatasi daripada apa yang Allah tentukan untuk diri kita. Itu kena jaga. Baik, kita berhenti sini. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.